Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi ajani wal taroji. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Ya Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. If you admire it, then love your prophet. If you admire it, then miss your prophet. If you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berkumpul bersama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana wa firlana Mamadoya wasi'al karomi. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi ajani wal taroji. Siapa yang cinta pada nabinya pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscaya kelak kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaika Rabbi ajani wal taroji. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. If you admire
Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, kami rindu padamu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berusaha Encik Syukri bin Sulong, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Choh. Yang dihormati Puan Sarina binti Ramli, Guru Penolong Kanan Pentadbiran. Encik Mahazir bin Ahmad Hazari, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Encik Effendi bin Encik Had, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru serta hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini kita dapat sama-sama berkumpul bagi menjayakan sambutan Maulidur Rasul Sekolah Kebangsaan Sungai Choh bagi tahun 2021. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada penganjur kita pada hari ini, iaitu Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Sungai Choh atas penganjuran program yang berprestij pada hari ini. Okey, baik. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sesungguhnya kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khatimul Anbiya dinanti-nantikan oleh sekalian makhluk. Kelahiran baginda membawa sinar cahaya yang menerangi kegelapan jahiliah. Baginda memandu hati dan jiwa dengan menjunjung Islam sebagai penunjuk arahnya. Justru itu, sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini merupakan satu pembuktian cinta kita terhadap baginda Rasulullah SAW yang tidak berbelah bagi. Selain itu, mengamalkan sunnah baginda dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola sepanjang zaman. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis diteruskan lagi dengan agenda utama kita. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afiq bin Syahizan bagi menyampaikan ceramah Maulidur Rasul. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi azwajihi wa ashabihi
وإلى أرواح العلماء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح المسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Hanif selaku moderator kita pada pagi ini, pada hari ini, alhamdulillah, yang berusaha, Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Chuh, Cikgu Syukri bin Sulong, Puan Sarina binti Ramli, penolong kanan pentadbiran, Encik Mahazir bin Ahmad Hazari, penolong kanan hal ehwal murid, Encik Effendi bin Encik Had, penolong kanan co-curriculum, guru-guru, rakan-rakan Sekolah Kebangsaan Sungai Chuh, ibu-ibu ayah, dan juga yang diraikan, yang bersama dengan kita pada malam ini, insya-Allah, Ustaz Hazamin, saya panggil Ustaz lah, no? Ustaz Hazamin, dan seterusnya anak-anak didik warga Sekolah Kebangsaan Sungai Chuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dengan izin Allah Taala, dengan taufik daripada Allah, dengan hidayah daripada Allah, Allah menghimpunkan kita pada hari ini untuk sama-sama kita menyatakan kecintaan kita, kerinduan kita, kasihnya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, pada hari ini kita berhimpun pada hari yang penuh dengan keberkatan. Kita berhimpun dalam hari yang penuh dengan kemuliaan, yang mana hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata para ulama bahawa hari Maulid ni ataupun hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah terlebih afdal berbanding dengan hari perayaan yang lain. Tuan, afdalul ayyam, kata para ulama. Kerana apa? Dengan asbab kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam inilah kita dapat merasakan nikmat-nikmat yang besar dalam agama Islam. Dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kita dapat merasakan nikmat iman wal Islam. Dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kita dapat apa lagi tuan-tuan? Kita dapat merayakan hari-hari kebesaran di dalam Islam. Maka kerana itulah para ulama mengatakan bahawa hari Maulid ini adalah afdalul ayyam, hari yang terlebih baik daripada
hari-hari perayaan lain di dalam agama Islam. Kata lagi seorang ulama, wal haqiqatul yaum maulidihi sallallahu alaihi wasallam aidul Islam. Apa maksudnya? Iaitulah hari perayaan yang sebenar ataupun hari raya yang sebenar bagi mereka yang beragama Islam ataupun bagi mereka yang Islam, iaitulah hari lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan lahirnya Nabi itu kita dapat merasakan nikmat-nikmat iman dengan Islam. Macam saya beritahu tadi lah. Jadi anak-anak, sahabat-sahabat, tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka hari ini merupakan hari yang sangat besar bagi kita. Walaupun kita tak sambut meriahnya, taklah semeriah kita menyambut seperti mana ketika hari raya, tak sambut meriah macam tu, kan. Tapi sekurang-kurangnya kita meletakkan kebesaran hari ini di dalam hati kita. Kita mewujudkan rasa istimewanya hari ini di dalam diri kita. Kerana itulah pihak panitia menikah Islam menganjurkan perkongsian mengenai hari kelahiran Nabi ni sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, kita bersyukur kita dapat bersama-sama untuk turut serta kita mendengar perkongsian kisah-kisah Nabi dengan qasidah yang akan disampaikan sebentar lagi. Maka ini merupakan salah satu usaha kita untuk kita menyatakan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anak-anak ustaz semua, ustaz ada sebut pasal apa tadi? Pasal kasih kepada Nabi. Baik. Ustaz nak tanya, apakah tujuan kita hidup dekat dunia ni? Kan? Apa tujuan kita hidup dekat dunia ni? Maka tak lain tak bukan adalah ibtigha mardatillah. Kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tu aja hidup kita ni. Kita hidup ni kita nak Allah redha aja dengan kita. Maka bila Allah redha dengan kita, habis, selesailah segala urusan kita kat dunia ni. Maknanya kita dah berpuas hati bila Allah Taala redha. Maka ulama bagi tips dekat kita, cara yang paling mudah ataupun jalan pintas, shortcut, kita nak dapat apa yang disebut sebagai mardatillah ataupun cinta Allah. Maka kata para ulama, iaitulah dengan kita mencintai Nabi, maka Allah Ta'ala akan cinta kepada kita. Iaitu kita kasih kepada Nabi, maka Allah kasih kepada kita. Kerana apa? Nabi Muhammad ini merupakan kekasih Allah, kan? Disebut sebagai Habibullah. Ada beberapa orang Nabi yang diberi gelaran. Ada Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi Ibrahim, Khalilullah. Kita kata Khalil ni sebagai teman. Kemudian Nabi Musa alaihi salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Kalimullah, yang boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara semua itu, Nabi Muhammad mendapat gelaran yang darjatnya tersangat tinggi, yang paling special, iaitu Habibullah, iaitu kekasih Allah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita mencintai Nabi, maka Allah akan mencintai kita. Kerana apa? Kerana kita mencintai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Macam tu tuan-tuan. Kan? Contohlah, kita ada anak, kita rasa sayang dekat anak kita, kita rasa kasih dekat anak kita, kan? Maka bila kita sayang dekat dia, kita kasih dekat dia, bila kita tengok orang lain juga sayang dengan anak kita, orang lain buat baik dengan anak kita, buat baik, orang kata orang lain buat baik dengan anak kita, maka kita pun akan rasa kasih juga kepada orang yang berbuat baik dengan anak kita. Sebab apa? Sebab kita sayang dekat anak kita, maka orang berbuat baik kepada orang yang kita sayang,
kita pun akan sayang kepada orang tadi. Begitu juga situasinya bila kita berbuat baik dengan Rasulullah, kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan kasih kepada kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, besarlah perkara ni adalah perkara yang sangat besar. Okey. Sebab itu Allah Taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 31. Yang ni masa saya duduk sekolah menengah dulu, ustaz-ustaz pesan kat saya lah. Hampa adalah ustaz depa melawak ke tak tahulah kan, pesan dekat masa saya sekolah menengah dulu depa pesan, ni baca ayat ni, hampa kalau kenan kat orang perempuan mana hampa baca ayat ni, kata ayat pengasih. Ni ayat ni surah Ali Imran ayat 31. Kita biasa dengar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayat ni pakat tulis dah kan, pakat tulis dah, nak hembus kat siapa tak tahulah. Ayat ni merupakan dalil bahawa bila kita kasih kepada Nabi, Allah Ta'ala kasih kepada kita. Apa dia tadi? Qul in kuntum tuhibbunallah. Allah kata dekat Nabi Muhammad bagi tahu dekat depa ni bahawa kalau hampa ini kata cinta kepada Allah, kasihnya kepada Allah, fattabi'uni. Apa dia? Ikutlah aku. Siapa aku tu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata yuhibbukumullah, maka Allah akan kasih kepada kamu. Maknanya dekat sini, kalau kita ikut Nabi, maka Allah kasih kepada kita. Maka ulama mufassir berkata, apakah maksud daripada fattabi'uni ataupun kita kata ittiba'? Ittiba' ni dia bersamaan dengan al-hub. Bila kita kata ittiba', maksudnya dia ittiba' bil hub, iaitu dia mengikut dengan perasaan cinta. Itu maksud ittiba'. Kerana itu tidak digunakan di dalam ayat ini perkataan ati'uni. Ati'uni iaitu taatilah aku. Tak. Nabi kata fattabi'uni, ikut aku. Nabi tak kata taat kepada aku. Kerana apa? Lazim bagi kalimah ta'ah ataupun lazim bagi perbuatan ta'ah itu ialah al-khawf, iaitu rasa takut. Maknanya bila kita taat kepada seseorang, maknanya kita taat itu dengan perasaan takut. Tapi kalau kita ikut seseorang itu, bermaksud kita ikut dengan perasaan cinta, perasaan kasih. Seperti anak, dia minat, dia suka lah dekat ayah dia. Ayah dia ni ibarat idola, maka dia akan buat seperti apa yang ayah dia ni selalu buat. Dia akan buat bukan dengan perasaan takut, dia akan buat dengan perasaan cinta. Beza tuan-tuan, orang yang melakukan satu perkara dengan perasaan yang perasaan kasih, perasaan seronok, perasaan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perasaan cinta, kan, berbanding dengan orang yang melakukan sesuatu atas dasar rasa takut semata-mata. Berbeza tuan-tuan. Maka Allah kata ikutlah Nabi, ataupun dengan makna yang lain, kasihlah kepada Nabi, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Jadi tuan-tuan, ini tips yang ulama bagi. Maka hari ini kita buat ni, kita dengar perkongsian ni, kita dengar puji-pujian Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah usaha kita untuk kita nak bagi tahu dekat Nabi, untuk kita nak bagi tahu dekat Allah bahawa ya Allah, wahai Nabi, aku kasih kepadamu. Wahai Allah, ya Allah, aku kasih kepada Nabi aku. Maka ini menjadi dalil mudah-mudahan untuk kita. Kan? Lagi apa lagi? Allah Ta'ala nak cerita kata kita kasih kepada Nabi, Allah kasih kepada kita lagi. Apa dia lagi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat kita dalam satu hadis, man salla alayya, siapa dia berselawat ke atasku satu kali. Siapa yang berselawat ke atasku satu kali, sallallahu alaihi asyara salawatan, Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya sebanyak 10 kali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Maka
bila kita bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala bersalawat balik ke atas kita 10 kali. Tuan-tuan, mana nak dapat? Kan? Kita pergi beli barang, beli satu dapat free 10. Allahu akbar. Siapa dia nak bagi tuan-tuan? Tak ada. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang bagi. Kita selawat dekat Nabi, Allah Taala balas dekat kita 10 kali selawat. Apa makna selawat dekat sini? Adalah doa ataupun keampunan daripada Allah ataupun rahmat daripada Allah kepada kita. Maka inilah cara yang paling mudah untuk kita mendapatkan redanya Allah, untuk kita mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah tak tuan-tuan? Mudah mudahlah. Maksudnya kita cinta pada Nabi, Allah cinta kepada kita. Dua dalam satu kita dapat, tuan-tuan. Baik. Jadi macam mana kita nak didik? Kita nak didik diri kita, kita nak didik anak-anak kita supaya dapat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, adibu auladakum ala thalathati khisalin. Nabi kata, tarbiyahlah ataupun didiklah anak-anak ni dengan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak ingat tuan. Hubbu nabiikum. Yang pertama iaitu cinta kepada Nabi. Pertama ni, Nabi ajar supaya perkara yang paling asas, perkara yang paling utama untuk kita kenalkan kepada anak-anak kita, iaitulah kita ajak anak kita supaya cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa hubbi ali baitihi. Bagi kenal, bagi kasih, bagi cinta anak-anak ni kepada ahli bait, iaitu ahli keluarga Nabi. Wa tilawatil Quran, dan membaca Al-Quran. 3 perkara tuan-tuan. Saya ulang balik. Yang pertama, Nabi suruh kita ajar anak-anak dengan kasih kepada Nabi. Yang kedua, kasih kepada ahli keluarga Nabi. Dan yang ketiga iaitu membaca Al-Quran, ataupun disebut juga tilawatil Quran atau hifdzul Quran, iaitu menghafaz Al-Quran. Baik. Jadi saya nak ambil poin pertama, yang kedua sahaja. Yang ketiga ni tak apalah. Sebab tazkirah ini serba ringkas berapa minit dah saya pun tak perasan. Jadi Nabi suruh kita ni bagi anak-anak ni kasih dekat Nabi, tuan-tuan. Bagi anak-anak ni kasih kepada Nabi. Nak bagi kasih macam mana kalau anak-anak tak kenal, tuan-tuan? Maka sebelum nak kasihkan anak-anak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kenalkan mereka dengan Nabi kita, tuan. Ni kita tanya ni. Tanya budak-budak, cuba tanya anak kita, nama Nabi Muhammad bin apa? Sekali dia jawab nama kawan dia, Muhammad bin Abu lah, Muhammad bin apa dia lagi, dia buh nama kawan ayah-ayah dia lah. Sedangkan Muhammad bin Abdullah itu pun anak-anak kita tak ingat, tuan-tuan. Cuba kita tanya nama artis mereka, cuba tanya artis, anak artis tu nama apa, tuan-tuan, dia pun kenal, tuan-tuan. Jadi benda ni kita kena repair lah. Kena repair lah. Maka kenalkan anak-anak, kasihkan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Budak-budak ni dia pun suka cerita, tuan-tuan. Budak-budak ni mereka suka dengarkan cerita, kan? Anak-anak SKSC ni suka dengar cerita. Yang mana yang kelas dengan ustaz rajin berceritalah. Ada hari dia orang minta cerita hantu pun kita ceritalah hantu. Ada hari minta cerita lawak, cerita Nabi, adalah kita cerita. Budak-budak mereka suka cerita. Jadi apa yang kita boleh buat, yang cadangan saya ini pun saya dengar daripada ceramah lah. Ustaz cadangkan kita carilah buku-buku cerita Nabi yang berceritakan tentang Nabi, kita bacakan kepada anak kita. Kalau tak boleh setiap hari, kita ambil seminggu sekali, kan. Waktu cuti tu ambil lah lepas solat subuh budak-budak lena, kan. Ambil lah lepas solat asar ke, ceritakan kepada anak-anak. Saya ada pergi tengok dekat Pustaka Rawang, ada sekarang dia orang buat keluar buku tu 366 kisah Rasulku.
366. Maksudnya lebih tu daripada 366. Maksudnya dalam setahun lah tu, setiap hari bacakan satu. Cerita dia pendek tuan-tuan. Baca satu sehari bagi anak kita dengar. InsyaAllah maka anak kita sedari kecil dia dah kenal Nabi. Kata ulama, mereka yang mengenal Nabi ini akan membesar dalam keadaan akhlak mereka yang terpuji. InsyaAllah tuan-tuan, kita cuba, kerana cerita-cerita para anbiya ini, cerita-cerita para awliya ini adalah ada keberkatan dalam kisah-kisahnya. Kerana apabila kita menyebut seorang nama orang yang soleh di dalam keluarga kita ataupun di dalam percakapan kita, maka di situ akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan diturunkan barakah. Kerana disebutkan zikrus salihin tanzilul barakah, menyebut nama-nama orang yang soleh di sini akan menurunkan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita usaha tuan-tuan cerita Nabi ni banyak kalau kita nak ceritalah. Banyak kita nak cerita pasal akhlak Nabi ni, Allahu akbar, banyak tuan-tuan, banyak sangat. Apa yang kita boleh ceritalah, contohlah kita cerita Nabi Muhammad SAW ni sangat terkenal dengan akhlak. Bila sebut Nabi Muhammad, kita nampak akhlak dulu, betul tak tuan-tuan? Sebut akhlak, orang tanya, dalam dunia ni akhlak siapa yang kamu idolakan apa? Akhlak siapa yang kamu nak tiru? Tuan-tuan, kita tak nampak orang lain, kita akan nampak Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Sebab Nabi itu adalah sebaik-baik akhlak. Kerana itulah Allah mengutuskan Nabi. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Nabi kata, aku ni diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi ni dia nak perbaiki akhlak kita, nak perbaiki akhlak umat, tingkah laku umat Nabi Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata Nabi Muhammad ni adalah sebaik-baik suri tauladan untuk dicontohi oleh kita. Maka bila sebut akhlak, kita nampak Nabi SAW. Tuan, saya nak bercerita lagi tentang Nabi ni, saya rasa terlalu panjang. Cuma mesej yang saya nak sampai, kerana tazkirah ini yang serba ringkas, kita boleh bertitik tolak daripada sekarang. Kalau belum mula, kita dah boleh cuba cari, ambil je buku sikit-sikit itu, kita cerita dekat anak kita, bagi mereka kenal dengan Nabi. Tuan-tuan, Nabi suka apa, Nabi pakai pakaian kegemaran Nabi warna apa, kan? Bagi tahu. Pakaian Nabi suka pakai warna apa? Warna hijau. Kemudian warna putih, warna merah Nabi pakai juga. Dan ada juga Nabi pakai warna kuning. Itu adalah warna kegemaran Nabi. Kalau kita susun, nombor satu adalah warna putih lah. Nabi paling suka warna putih. Dan warna putih ni tuan-tuan, dia melatih kita supaya menjadi seorang yang pembersih. Kalau orang suka pakai baju warna putih ni, dia akan jadi seorang yang pembersih. Kerana warna putih ni mudah kotor pakaian dia, maka dia akan berusaha untuk menjaga supaya pakaian dia menjadi bersih, tuan-tuan. Jadi akhlak Nabi ni boleh kita ajarkan kepada anak-anak melalui kisah-kisah daripada Al-Quran dan sirah-sirah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa cukuplah setakat ini dulu, sebagai apa kita kata itu, pencetus. Kita nak bagi semangat kat tuan-tuan. Tak ada isi apa sangat pun tazkirah ni, kan. Cuma sebagai peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian, supaya kita mencintai Nabi dan apa manfaatnya. Saya dah cerita lah tadi, kan. Maka mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bertitik tolak daripada hari ini, mudah-mudahan kita dapat meningkatkan lagi rasa cinta kita kepada Nabi SAW. Kita dapat menambah baik dari segi amal ibadah kita, bahkan dari segi pengamalan sunnah Nabi SAW, tuan-tuan. Banyak sunnah yang kita boleh kutip. Anak-anak pun kita boleh ajar. Potong kuku, kita ajar ni, potong kuku hari Jumaat ni sunnah ni, cek orang Kedah kan. Sunnah ni kita bagi tahu. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan atas usaha Panitia Pendidikan Islam pada hari ini, mudah-mudahan
kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah taala melindungi ahli keluarga kita, menjadikan ahli keluarga kita ini daripada kalangan para salihin, daripada kalangan mereka-mereka yang mencintai Nabi, cintai Allah, cintai agamanya. Mudah-mudahan tuan-tuan, insya-Allah. Saya minta maaf kekurangan daripada diri saya. Mohon kalau ada sebarang kesalahan daripada perkongsian pada hari ini, tuan-tuan boleh terus PM lah. Tegur ustaz cakap betul-betul baris jatuh apa semua, tegur saya tuan-tuan. Saya ni tiba tuan-tuan, depa suruh kita cakap lah. Kalau ikut ilmu ni tak ada pun tuan-tuan. Bahkan yang mendengar ni ramai ni orang-orang hebat, orang alim ni kan. Jadi saya mohon kalau ada kesalahan, berilah teguran kepada saya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afiq bin Syahizan atas ceramah yang sungguh bermanfaat sebentar tadi. Semoga kita semua dapat mengambil ibrah dan tarbiyah daripada ceramah yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, majlis kita akan dimeriahkan lagi dengan persembahan qasidah daripada saudara Muhammad Hazamin bin Harun daripada kumpulan nasyid Intim. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Hazamin Intim. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua warga SK Sungai Choh yang dihormati para guru, para pendidik dan seluruh warga kerja SK Sungai Choh dan khusus pada murid-murid, pelajar-pelajar semua. Salam Maulidur Rasul dari saya, Hazamin, daripada kumpulan Intim. InsyaAllah hari ini kita banyakkan berselawat dan kita berqasidah sama-sama insyaAllah. Dan yang pertama saya akan sampaikan, terimalah Salatun Bisalamil Mubin. Salatun Bisalamil Mubin لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي نبي كان أصل التكوين من عهد كن فيكن يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي أياما جاءنا حقا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد أياما جاءنا حقا النذير مغيثا مسبلا سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين
لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله صلاة لم تزل تتلى عليك كمعطر النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمعطر النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. InsyaAllah untuk yang seterusnya, sama-sama kita dalam qasidah ini, yang rasanya adik-adik semua tahu, kita sama-sama alunkan qasidah Ya Hanana. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 خص بالسبع المثاني وهوى لطف المعاني ما له في الخلق الثاني وعليه أنزل الله الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر لأجله انشق القمر وافتخرت آل مضار به على كل الأنام الله يا هنانا 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 يا هنانا
ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الذهام الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله الله يا هنانا 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 اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, untuk yang seterusnya, kita sama-sama alunkan selawat badar ataupun salatullah salamullah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله إلهي ناجنا واكشف جميع أذية واصرف مكاعد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله
على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Semoga semuanya sukses insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan terima kasih diucapkan kepada saudara Hazamin daripada kumpulan nasyid intim atas persembahan qasidah itu tadi. Masya Allah, sangat-sangat menghiburkan. Okey, dengan itu berakhirlah program kita pada hari ini, Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sekolah Kebangsaan Sungai Choh pada tahun 2021. Majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat yang menonton, yang setia menonton program kita pada hari ini, dan jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Panitia Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Sungai Choh dan Panitia Bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Sungai Choh atas penganjuran program kita pada hari ini. Jadi berakhirlah majlis kita pada hari ini. Saya Hanif bin Hasni selaku pengacara majlis anda pada hari ini ingin memohon jutaan kemaafan sekiranya terlanjur kata tersilap bicara sepanjang saya mengendalikan program kita pada hari ini. Jadi ada rezeki kita jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Mustafa, ibunya bernama Aminah, ayahnya bernama Abdullah, dilahirkan di Mekah Mukarramah, ibu susunya Halimatus Sa'diyah. Ayahnya meninggal dunia ketika Nabi di dalam kandungan. Alangkah sedih pilunya ibunya menjaga baginda. Mustafa, semasa di dalam perjalanan pulang dari makam suaminya, Aminah jatuh sakit di Abwa, kembali ke alam baqa. Tinggallah Nabi seorang diri, hilanglah insan yang dikasihi. Tinggallah Nabi seorang diri, mengadanya hidup berdikari. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Terpadam api biara majusi, runtuhlah istana Kisra Pasi, Mekah diterangi cahaya putih, tanda lahir Nabi anak yatim.
anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa. Anak yatim, anak yang mulia, dilindungi Allah setiap masa.